kongsikan pada pagi hari ini, iaitu pinjaman tidak wujud EPTW dan juga phishing, Nazmi. Okey. Dua ini yang sering berlaku dalam masyarakat pada hari ini, dan apa-apa pun sentiasalah berhati-hati dan semak sekiranya perkara itu benar ataupun sebaliknya, agar kita tidak ditipu dan juga di-scam oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Apabila kita dah dengar love scam, phishing, PTW dan sebagainya, banyak, ada lebih kurang 6 jenis yang telah dikongsikan oleh Tuan sebelah tadi. Jadi, apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil oleh masyarakat ketika berurusan secara dalam talian ni, Tuan? Okey, terima kasih. Okey, pertamalah, kita nak berurusan dalam talian ni, yang pertama kita mesti check website tu betul ke tak betul. Kena semak. Bila kita nak tahu, kalau kita nak berurusan dengan kerajaan contohnya, website dia mesti ada berkaitan dengan kerajaan, GOV, Government. Mesti itu wajib untuk jabatan kerajaan. Kalau website yang tak ada, kita berurusan dengan kerajaan tapi tak ada gov.my, jangan kita teruskanlah niat kita, tuan. Di samping tu, saya bagi lagi berkaitan dengan phone call. Tadi telecommunication fraud kan, phone call yang berkata lembaga hasil, dia kata pihak polis. Make sure kita tengok dulu nombor yang keluar daripada di skrin telefon kita. Kalau kerajaan, jabatan kerajaan biasanya berurusan dengan nombor feed line. Kalau di Penang 04 kan. Kalau dia berurusan dengan nombor telefon 012 tiba-tiba jangan layan. So sebaik-baiknya kita sebagai penerima panggilan ke, penerima mesej ke, apa saja, sebaik-baiknya kita ceritakan dengan orang yang paling rapat dengan kita untuk mendapatkan second opinion lah. Betul. Kadang-kadang kita pertimbangan kita ni gagal. Sebab apa? Kita dalam masalah, kita perlukan sesuatu dan kita nak selesaikan masalah kita. Sebaik-baiknya kita call, kita beritahu rakan yang paling hampir, kan, supaya dia boleh beri pandangan. Kadang-kadang rakan kita pun pernah kena alami situasi yang sama. Dia kata, aku pun pernah alami macam ni scam. Kan? Walaupun itu tidak mengakhirkan keputusan kita nak ikut tak ikut, sekurang-kurangnya kita dah dapat pandangan dia kan, untuk kebaikan kita lah. Bagi semakkan website lah, kajian dah buat sebenarnya .my. Pergi ke sana, semak kan. Kajian dah buat macam-macam dah, cuma kadang-kadang mangsa lalai, leka kan, dan sengaja tak mau semak kan. Kemudian kurang kesedaran. Kita semua ada media sosial, semua ada. Siapa tak ada media sosial, mungkin dia duduk dalam gua sekarang kan. Semua kita ada media sosial. Apabila ada sesuatu yang melintasi media sosial kita, kalau bukan berkaitan dengan artis, kita tak minat. Contoh. Apa lagi berkaitan dengan kami punya iklan pencegahan. Ada. Saya cakap terus terang, ada lalu, tapi jarang orang nak membaca. Sebab apa? Tak menarik. Betul lah. Contoh untuk scam yang dekat ATM machine ada. Scam alert ada. Tapi kita tak pernah baca. Saya sendiri pun tak pernah baca. Sebab niat kita nak pergi ke ATM machine, nak keluar duit. Saya pertama kali dengar. Kalau kita baca, orang bawah mungkin lepuk kepala kita. Sebab lambat. Betul. Di stesen minyak, di monitor yang dekat pam minyak tu ada scam alert. Tapi kita pergi stesen minyak, kita nak isi minyak. So, jadi promosi kami orang tu agak tak berjaya lah sebenarnya kan. Tak sesuai di situ. Tapi kami rasa pada ketika buat promosi itu, itulah yang terbaik. Kan? Kesedaranlah masing-masing win-win situation. Pihak PDRM dan juga pihak berautoriti juga telah melakukan tugas dengan kempen-kempen kesedaran dan sebagainya. Namun rakyat Malaysia di luar sana juga perlu diingatkan agar sentiasa cakna dan juga peringatan. Dan Arina, maka dengan itu, Tuan boleh kongsikan sedikit nasihat kepada kita punya para penonton di luar sana berkenaan dengan isu ini. Kepada semua penonton, kepada kita, kepada diri saya sendiri kan, kepada kita punya penyampai, kepada semua penonton. Ada dua perkara saya nak bagi tahu sebelum segmen ni berakhir. Yang pertama, saya nak beritahu wujudnya satu portal yang dibuat oleh pihak jabatan saya di peringkat Bukit Aman. Ada satu portal dikenali sebagai Semak Mule. Semak Mule ni Kaldai. Dulu kita pernah dengar kan Kaldai dadah. Okey, sekarang ni ada Kaldai account. Dalam portal Semak Mule ni, dia kalau kita
Kalau pengguna-pengguna Android dia ada dalam Google Store. Pengguna Apple dia tak ada. Tapi namun begitu boleh dicari dalam Google, kita Google dia, kita type Semak Mule. Semak, perkataan Semak M-U-L-E. Akan keluar satu di bahagian atas, dia akan keluar CCID portal. CCID dia Commercial Crime Investigation Department portal. Klik kat situ, perlu isi 3 perkara. Yang pertama, atas dia koran warna kelabu tu, di atas dia akan tulis nombor akaun. Okey, bawah dia ada 2 kategori, nombor akaun, klik nombor akaun ataupun nombor telefon. Dia boleh guna 2 nombor. Yang ketiga, capture kemudian semak maklumat. Ini adalah untuk kita kena pasti. Kalau kita nak memberi barang secara online, contoh dalam Facebook, pergi ke portal kami orang, masukkan nombor akaun atau nombor telefon, semakkan. Di bawah perkataan semakkan tu akan keluar amaran. Contoh amaran, ada 1 report polis. So, jangan berurusan. Itu adalah nombor akaun atau nombor telefon. Elakkan. So, ini adalah untuk langkah-langkah awal. Namun begitu, kalau dia tidak ada report polis contohnya, tapi kita kena tengok review pembeli-pembeli tentang seller tu. Okay, yang terakhir, andai katalah, saya selalu, banyak ceramah saya akan cakap, sampai hari bodoh kita. Kita ni ada hari bodoh dia, betul tak? Betul tak? Oi, bodoh betul aku hari ni. Contoh kan? Jam sekejap. Sampai hari bodoh kita dan kita kena tipu. Okay, kita nak seronok, nak beli pakaian kan, nak beli baju, contohnya sedondon. Sedondon ni biasa orang dah berumah tangga sedondon. Betul? Nak beli dekat kedai mahal. Kita tengok dalam media sosial dan Facebook murah. Pergi kedai harga RM1,000. Tengok media sosial RM500. Rupa sama, material sama. Kita nak beli yang mana? Kita sebagai manusia nak beli yang mahal dan murah. Yang murah lah. Mesti yang murah. Confirm. Siapa pun. Orang sekaya mana pun dia akan ambil. Nak jimat. Okey. Pun kita pun beli. Bila beli, buat pembayaran secara online. Sekarang manusia sekarang ni paling senang buat pembayaran. Hujung jari semua. Hujung jari je. Betul. So buat pembayaran. Tiba-tiba bila tengah hari, alamak, saya tak cek Semak Mule lah nombor akaun yang saya transfer tu. Cek Semak Mule, tengok, alamak, ada 10 report polis kat atas tu. Apa perlu kita buat? Kita call 997. 997. Pernah dengar 997? Selalu 999 je kan? Itu kami punya promosi tak bagus kan. So 999 adalah untuk kecemasan. 997 adalah untuk orang yang kena scam. National Scam Response Center, NSRC. Dalam NSRC ni ada polis, ada bank negara, ada 12 bank perdagangan, bank ni. So call di sana, pihak NSRC ni akan cuba block kita punya duit yang dah pindah ke akaun ketiga. Dia akan cuba block. So ini untuk peringatan terakhir lah. Maksudnya apabila call 997 tu memang dah sampai hari Bodoh. Dan juga tindakan lanjut yang sepatutnya masyarakat di luar sana ambil apabila anda mengalami penipuan secara dalam talian. Begitu hangat topik pada hari ini, Arina. Ini betul Nazmi. Dan kita akan jemput juga tetamu kita pada masa yang akan datang untuk kupas dengan berlanjut apakah prosedur-prosedur, contoh-contoh yang lebih mendalam berkaitan dengan penipuan secara dalam talian ini. Okey, baiklah Nazmi. Untuk kepada para penonton di luar sana, ingat kita punya nasihat daripada Tuan tadi. Yang pertama kita kena semak mule dulu. Yang kedua dapatkan panggilan telefon daripada 997. 997 mudah saja selain 99. dan juga di kesempatan ini juga dari kami di pihak produksi mengucapkan terima kasih kepada Tuan atas kesudian bersama dengan kami sehingga ke penghujung acara. InsyaAllah segala apa yang disampaikan itu dapat diambil iktibar dan juga diamalkan bagi mencegah penipuan secara dalam talian. Okey, baiklah kepada para penonton, untuk mengelakkan isu ini terlampau banyak dan meningkat saban hari, kita mempunyai portal social media Nazmi. Di social media ini kita mempunyai Facebook, TikTok, Twitter. Jadi dengan menggunakan hashtag seperti jangan tertipu dan juga Hashtag Cyberkini, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di rumah boleh berkongsikan pengalaman penipuan secara dalam talian yang tuan-tuan dan puan-puan pernah alami supaya masyarakat di luar sana cakna dan juga ketahui dan juga kami juga dapat kongsikan buat para penonton pada masa yang akan datang. Betul Nazmi. Maka dengan itu kita sudah berada di pengakhir dan juga penghujung rancangan. Jadi kita menutup tirai, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian daripada saya, Nazmi Hakimi. Dan saya Arina Nuha. Assalamualaikum dan salam Salam hormat. hormat.